Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Cikgu harap semoga semuanya sihat, sejahtera dan ceria selalu. Okey, seperti biasa bersama Cikgu Najwa dalam subjek fizik tingkatan 4 KSSM. Kali ini kita lihat bab yang ke-6 cahaya dan optik bagi subtopik 6.4 formula kanta nipis. Ya, formula kanta nipis. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah yang pertama, murid dapat mengeksperimen untuk mengkaji hubungan di antara jarak objek U dan jarak imej V bagi satu kanta cembung. Okey, seterusnya, murid dapat menentukan panjang fokus F kanta nipis dengan menggunakan formula kanta, iaitu 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Dan seterusnya, yang kedua iaitu murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan formula kanta nipis tadi bagi kanta cembung dan juga kanta cekung. Kita mesti ingat formula istilah optik yang akan digunakan dalam subtopik kali ini, iaitu yang pertama panjang fokus, simbolnya F. Seterusnya jarak objek, simbolnya U. Dan satu lagi istilah optik iaitu jarak imej, simbolnya V. Okey. Jadi ketiga-tiga istilah optik ini adalah penting untuk penggunaan dalam formula kanta nipis. Formula kanta nipis. Formula kanta nipis memberikan hubungan di antara jarak objek U dan jarak imej V dengan panjang fokus F bagi suatu kanta sebagai 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V, iaitu 1/ panjang fokus sama dengan 1/ jarak objek tambahkan dengan 1/ jarak imej. Okey, formula ini sangat penting untuk penyelesaian masalah berkaitan dengan kanta nipis. Seterusnya, kita perhatikan perbezaan gambar foto bagi kedudukan kanta kamera dekat dan juga jauh dari objek. Okey, pertamanya kita perhatikan kedudukan kanta kamera dekat dengan objek akan menghasilkan imej yang besar. Manakala bagi kedudukan kanta kamera jauh dari objek akan menghasilkan imej yang kecil. Jadi, gambar foto ini menunjukkan imej pada kamera untuk jarak objek yang berbeza dari kanta kamera yang mempunyai panjang fokus yang sama. Panjang fokus sama tetapi apabila kedudukan kanta yang jauh ataupun dekat akan menghasilkan imej yang berbeza, sama ada besar ataupun kecil. Kita lihat eksperimen 6.3 seperti dalam buku teks muka surat 259. Okey, inference dalam eksperimen ini iaitu jarak imej dipengaruhi oleh jarak objek. Jadi, hipotesis yang kita boleh buat adalah semakin bertambah jarak objek, semakin bertambah jarak imej. Okey, jika jarak objek semakin meningkat, maka jarak imej pun semakin meningkat. Okey, seterusnya pemboleh ubah dalam eksperimen ini iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan adalah jarak objek iaitu simbolnya U. Seterusnya pemboleh ubah bergerak balas ialah jarak imej, simbolnya V. Dan satu lagi pemboleh ubah dimalarkan iaitu panjang fokus F. Dalam eksperimen ini penting dijalankan di dalam makmal yang gelap bagi mendapatkan pemerhatian dan keputusan yang lebih jelas.
Okey, tujuan eksperimen ini dijalankan adalah untuk mengkaji hubungan antara jarak objek U dengan jarak imej V bagi satu kanta cembung. Dan seterusnya juga bertujuan untuk menentukan panjang fokus kanta nipis dengan menggunakan formula kanta. Jadi, alat radas yang digunakan adalah yang pertamanya kanta cembung dengan panjang fokus iaitu 10 cm. Seterusnya, pemegang kanta mentol 6 volt yang dipasang pada blok kayu dan disambung dengan bekalan kuasa. Seterusnya, cardboard dengan lubang kecil berbentuk segitiga. Okey, berbentuk segitiga. Seterusnya, skrin putih dan juga pembaris meter. Jadi, cara untuk melakukan eksperimen ini adalah kita susun radas seperti gambar rajah. Seterusnya, hidupkan mentol dan mulakan eksperimen dengan jarak U, jarak objek tadi iaitu jarak di antara objek kepada kanta cembung, kepada pusat kanta cembung dengan nilai yang pertama iaitu contohnya 15 cm. Seterusnya, laraskan skrin putih sama ada ke depan ataupun ke belakang iaitu dengan cara melaraskan skrin putih mendekati kanta cembung ataupun menjauhi kanta cembung tadi agar satu imej yang tajam terbentuk. Okey, satu imej yang tajam pada skrin putih terbentuk. Apabila dah dapat imej yang tajam pada skrin itu, kita ukur. Okey, kita ukur jarak imej V yang mana jarak imej tersebut dari imej ke pusat kanta optik. Okey, kita dapatkan jarak imej V dan rekodkan bacaan dalam jadual. Seterusnya, ulang lagi langkah tadi dengan U 20 cm, 25 cm, 30 cm dan 35 cm. Dan seterusnya, lengkapkan data dalam jadual. Okey, kita juga boleh menonton video demonstrasi seperti untuk eksperimen 6.3 ni dalam buku teks muka surat 260 dengan scan QR code-nya. Okey, video demonstrasi ini menunjukkan demonstrasi kaedah tanpa paralaks. Okey, cikgu ambil beberapa keping gambar yang disedut daripada video tersebut. Okey, yang pertamanya kita lihat ianya juga menggunakan kanta cembung. Okey, seperti yang semua kita sedia maklum, kanta cembung apabila suatu cahaya dari titik fokus merambat ke kanta cembung, ianya akan terbias selari dengan paksi utama. Ataupun cahaya yang selari dengan paksi utama tiba di kanta cembung, ianya akan terbias menumpu di titik fokus. Jadi dalam video ini, seorang saintis fizik ianya menggunakan jarum sebagai objek dan sebagai imej. Cara susunan alat radas adalah yang mana jarum yang tajam diletakkan sebagai objek, begitu juga imej di belakang menggunakan jarum yang tajam. Okay, imej yang dilihat daripada kanta ini, daripada kanta di belakang kanta ini, imej dapat dilihat dan dia akan melaraskan. Dia akan melaraskan objek ke belakang ataupun ke depan agar ianya dapat melihat keadaan yang seperti gambar rajah yang keempat ni. Melihat sisi tajam bagi bahagian
objek di hadapannya bersambung dengan imej yang dilihat pada kanta. Okey, apabila dua sisi tajam ini bersentuhan secara dalam segaris, ini menunjukkan tiada sisihan relatif, iaitu yang menunjukkan kaedah tanpa paralaks. Jadi di sini, daripada objek yang dilaraskan tadi sama ada mendekati kanta cembung ataupun menjauhi kanta cekung, okey, objek ni ke pusat optik kanta ianya adalah jarak objek U. Manakala imej dilihat pada kanta berasal daripada jarum yang tajam di belakang kanta tadi tu adalah jarak imej V. Jadi daripada data yang diperoleh untuk jarak objek U dan jarak imej V, kita akan dapat mengira panjang fokus F. Okay, di sini ianya menggunakan kaedah tanpa paralaks bagi alat radar jarum yang tajam dengan memastikan sisi yang tajam antara imej yang dilihat di kanta dengan objek yang di depan mata adalah segaris dan bersentuhan di antara satu sama lain. Okay? Jadi kaedah ini dinamakan sebagai kaedah tanpa paralaks. Keputusan eksperimen dicatatkan dalam bentuk jadual. Okey, kita lihat contoh jadual bagi keputusan iaitu direkodkan nilai U dan nilai V. Okey, nilai U jarak objek dengan 5 nilai bermula dengan 15, seterusnya 20, 25, 30 dan 35 cm seperti yang kita lakukan dalam eksperimen tadi. Dan seterusnya catatkan nilai jarak imej yang sepadan dengan jarak objek yang dibuat eksperimen tadi. Okey, bila dah dapat jarak objek dan jarak imej, kita kira nilai 1/U iaitu 1 per jarak objek dan juga kira nilai 1/V iaitu 1 per jarak imej dan catatkan nilai yang diperoleh. Di sini kita catatkan dengan 3 titik perpuluhan dan catatan data kita tu mestilah nilai yang tekal untuk semua nilai 1/U dan 1/V. 1/U dan 1/V ni nilainya 3 titik perpuluhan, manakala U dan V hanyalah 1 titik perpuluhan saja. Yang penting catatan keputusan kita mestilah mempunyai titik perpuluhan yang tekal. Okey, data daripada jadual, kita analisis data tu dalam bentuk graf. Okey, kita lukis graf 1/V melawan 1/U. Okey, kita lukis graf mengikut kaedah penyiasatan saintifik yang telah dipelajari dalam bab 1 yang terdahulu. Okey, daripada graf ini kita kira kecerunan graf menggunakan formula. Okey, formula Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Okey, daripada graf ini kita dapat kecerunan iaitu negatif 1.0. Setelah menggantikan nilai ke dalam formula, kita kira macam biasa secara matematik dan kita dapat kecerunan graf untuk graf ini iaitu negatif 1.0. Okey, seterusnya kita lihat pintasan X. Okey, graf ini memintas paksi X pada nilai 0.10 per cm. Okey, seterusnya begitu juga dengan pintasan Y, nilainya 0.10 per cm. Okey, seterusnya untuk mengira panjang fokus F, kita gunakan formula kanta iaitu 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Kita masukkan ke nilai kecerunan negatif 1.0 ke dalam formula kanta dan kita akan dapat daripada gantian nilai itu kita dapat pintasan Y sama dengan 1/F.
Daripada gantian nilai ke dalam formula Kantar, kita dapati pintasan Y sama dengan 1 per F. Jadi kita dapat kira 1 per F sama dengan 0.10 per sentimeter. Dan kita selesaikan secara matematik macam biasa. Kita akan dapat nilai F sama dengan 1 per 0.10. Dan kita akan dapat nilai F-nya, panjang fokusnya bernilai 10.0 cm. Jadi daripada graf ini, kita dapat buat kesimpulan. Melihat kepada bentuk graf, kita dapat buat kesimpulan bahawa hubungannya adalah graf berkurang secara linear. Ini bermaksud apabila U bertambah, iaitu jarak objek bertambah, maka V berkurang. Apabila jarak objek bertambah, jadinya jarak imej berkurang. Seterusnya, kita dapat bincangkan daripada graf ini bahawa nilai 1 per U tambah 1 per V adalah malar, iaitu sama dengan nilai 1 per F. Graf yang kita lukis ini adalah graf bergaris lurus. Dan langkah berjaga-jaga untuk eksperimen ini adalah seperti biasa. Kedudukan mata kita ketika melakukan eksperimen mestilah mata berserenjang dengan skala bacaan alat yang digunakan, iaitu untuk eksperimen ini kita menggunakan alat pengukur pembaris meter. Jadi kedudukan mata berserenjang dengan skala bacaan pembaris meter untuk mengelakkan ralat paralaks. Selanjutnya, kita lihat pula kepada penyelesaian masalah yang melibatkan formula Kantar nipis. Sebelum kita lihat kepada soalan untuk pengiraan, kita tengok dulu peraturan tanda semasa menggunakan formula Kantar nipis. Peraturan tanda ini penting kerana ianya mempunyai maksud yang tersendiri. Kita lihat jadual peraturan tanda, iaitu ianya mempunyai sama ada tanda positif ataupun tanda negatif. Jika panjang fokus F bertanda positif, maksudnya kita menggunakan Kantar penumpu ataupun Kantar cembung. Manakala apabila panjang fokus yang dikira ataupun diberi maklumatnya dalam soalan, katakan panjang fokusnya negatif 2. Dia ada nilai negatif depannya. Negatif, negatif 2 dan negatif apa-apa lah. Jadi panjang fokus di situ bermaksud ianya menggunakan Kantar pencapar ataupun Kantar cekung. Seterusnya, jika jarak imej V adalah nilai positif, ianya bermaksud imej tersebut adalah imej yang nyata. Imej nyata tu maksudnya pembentukan imej adalah di sebelah Kantar yang bertentangan dengan objek. Ingat balik formula ataupun kaedah melukis gambar rajah sinar. Seterusnya, sebaliknya bagi jarak imej yang bernilai negatif, maksudnya imej yang terbentuk adalah imej yang maya. Imej maya terbentuk di sebelah Kantar yang sama dengan objek. Contohnya, objek berada di sisi kanan sebelah Kantar, maka imej juga berada di sisi kanan juga sebelah Kantar. Jadi di sini bermaksud imej yang terbentuk adalah imej maya. Imej nyata terbentuk pada sisi yang bertentangan dengan objek, maksudnya Kantar berada di tengah, objek berada di kiri, imej berada di kanan. Contohnya kan? Ataupun sebaliknya lah. Jadi pada keadaan yang bertentangan, satu kanan satu kiri. Tetapi bagi imej yang maya, ianya berada pada sebelahan yang sama. Katakan objek berada sebelah kanan, maka imej pun berada di sebelah kanan. Ini menunjukkan imej maya terbentuk dengan keadaan pengiraan ataupun nilai yang diberi dalam soalan adalah V sama dengan negatif apa-apa. Dia bernilai negatif. Jika V bernilai negatif, maka imej maya. Tetapi apabila V bernilai positif, maksudnya imej yang nyata. Kita kena ingat
peraturan tanda ini untuk menunjukkan perbezaan di antara penggunaan kanta cembung dengan kanta cekung. Sekarang kita lihat pula kepada penyelesaian masalah berkaitan dengan soalan pengiraan. Okey, kita lihat contoh 1 daripada buku teks muka surat 261. Okey, jom kita baca sama-sama soalan contoh 1. Okey, sekeping kanta cembung nipis mempunyai panjang fokus 12 cm. Okey, tentukan ciri-ciri, kedudukan dan pembesaran linear image apabila jarak objeknya adalah A 18 cm dan jarak objek yang kedua B 4 cm. Okey. Jadi, untuk selesaikan soalan ini, kita lihat maklumat yang diberi dan apakah maklumat yang dikehendaki. Okey, jom kita selesai sama-sama. Okey, untuk soalan A diberi beberapa maklumat. Okey. Soalan A, yang pertamanya kita senaraikan dulu maklumat yang diberi. Okey, maklumat yang diberi adalah dia punya jarak objeknya 18 cm. Okey. 18 cm adalah jarak objek. Jarak objek simbolnya U. Okey, ingat balik tadi. Jarak objek bagi kanta cembung. Okey, kanta cembung jarak objeknya adalah positif. Okey, jadi U sama dengan positif 18 cm. Okey, seterusnya diberi panjang fokus. Panjang fokus simbolnya adalah F. Sama dengan panjang fokus untuk kanta cembung juga positif. Jadi kita letakkan tanda positif di hadapan nilai 12 cm. Okey, seterusnya apa yang dia nak? Ciri-ciri kedudukan imej. Maksudnya kedudukan imej tu letak kat mana? Jadi maksudnya jarak imej. Okey, bagi imej ni. Dan pembesaran linear imej tersebut. 3 benda. Jadi yang pertama, apabila soalan ciri-ciri kat sini, kita kena tahu dulu kedudukan imej di mana. Dan pembesaran linear di mana. Jadi sekarang kita kira untuk kedudukan imej. Kedudukan imej adalah jarak imej. Iaitu V sama dengan berapa? Okay, jadi soalan ni kita kena gunakan formula kanta untuk mengira kedudukan imej ataupun jarak imej. Okay. Formula kanta nipis yang kita belajar tadi iaitu 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okey. Jadi kita nak V, kita bawa formula ni ke depan, 1 per V ke depan. Jadi kita akan dapat 1 per V sama dengan 1 per F tolak 1 per U. Okey, seterusnya gantikan nilai. Okey, gantikan nilai dalam formula dan selesaikan secara matematik. Okey. Kita akan dapat 1 per V sama dengan 1 per F tadi. F adalah 12. Tolakkan dengan 1 per U. 1 per U, 1 per U, 18. So, selesaikan secara matematik macam biasa. Dan kita akan dapat V nilainya 36 unit sentimeter. Jadi, jarak imej untuk kanta cembung adalah positif. Jadi, V sama dengan positif 36 cm. Okey, seterusnya pembesaran linear. Pembesaran linear, kita guna formula, recall balik formula pembesaran linear. M sama dengan okey, V bagikan dengan U. Okey, gantikan nilai V yang kita kira tadi dapat 36. Bahagikan dengan U dalam soalan telah diberi. Bagikan dengan 18. So, kita akan dapat 36 bagi dengan 18 dapat 2. Okey, unitnya? Tiada unit untuk pembesaran linear kerana dia hanya adalah nilai sahaja. Dia tiada unit.
Okey, bila dah dapat nilai jarak imej dan juga pembesaran linear, di sini kita boleh tentukan ciri-cirinya, iaitu ciri imej yang terbentuk adalah nyata. Kenapa kita kata nyata? Kerana jarak imejnya positif. Okey, nyata. Seterusnya, bila nyata partner rapat dengan dia, bila nyata dia adalah songsang. Tu kena ingat Ingat balik dia punya gambar rajah sinar yang kita belajar sebelum ini. Okey, nyata, songsang dan satu lagi, lihat kepada M dia. Okey, M dia sama dengan 2. Apabila M sama dengan 2, maksudnya M, ingat balik, recall balik pembesaran linear tempoh hari. Bila M lebih besar daripada 1, maksudnya cirinya adalah diperbesar. Okey, diperbesar. Baik. Seterusnya. Okey, dah siap dah soalan A. Seterusnya kita lihat pula kepada soalan B. Soalan B, diberi B jarak objeknya U. Diberi 4 cm. So, plus. Positif 4 cm. Dan F tadi adalah positif 12 cm. Okey. Selesaikan dengan cara yang sama untuk dapatkan B dengan guna formula kanta nipis, iaitu 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Okey, gantikan nilai sama dengan kaedah penyelesaian soalan A. Kita akan dapat B-nya adalah negatif 6 cm. Okey, seterusnya untuk pembesaran linear pun sama kaedah dia, guna formula pembesaran linear, iaitu M sama dengan V bagikan dengan U. So, gantikan nilai dan M, kita akan dapat nilainya 1.5. Okey, tiada unit untuk pembesaran linear. 1.5. Jadi, bila dah dapat jarak imej, dah dapat pembesaran linear, kita dapat tentukan ciri-ciri imejnya. Okey, jadi apabila V negatif, ingat balik tadi, V negatif, maka imej yang terbentuk adalah maya. Okey, apabila maya, partner dia adalah tegak. Okey, dan satu lagi untuk lihat dia diperbesar, diperkecil ataupun sama saiz, kita lihat pembesaran linear dia. Jadi pembesaran linear lebih besar daripada 1, maksudnya imej tu adalah diperbesar. Okey, diperbesar. Nak tahu berapa besar, berapa kali ganda diperbesar, maksudnya 1.5 kali ganda diperbesar berbanding objek. Ataupun yang tadi ni, yang A 2, M dia 2, dia maksudnya kat sini 2 kali ganda lebih besar berbanding objek. Okey, jadi apabila kita kira jarak imej, apabila kita kira pembesaran linear, maka kita akan dapat tentukan ciri-ciri imej yang terbentuk. Seterusnya, kita lihat contoh 2. Okey, daripada buku teks muka surat 262. Okey, kita baca sama-sama soalannya. Satu objek setinggi 9 cm diletakkan pada jarak 60 cm dari kanta cekung. Okey, kanta cekung dengan panjang fokus 30 cm. Okey, soalannya tentukan kedudukan dan saiz imej yang terbentuk. Seterusnya, nyatakan ciri-ciri imej itu. Okey, jadi untuk selesaikan soalan kanta cekung, kita kena ingat balik peraturan tanda yang telah dibincangkan tadi. Okey, jom kita selesaikan sama-sama soalan ini. Okey, mula-mula kita listkan maklumat yang telah diberi. Okey, untuk tentukan kedudukan imej, maksudnya berapa nilai V bagi kanta
cekung ini. Jadi nak tahu berapa V-nya, maklumat yang telah diberi dalam soalan tadi, iaitu objek setinggi 9 cm, iaitu simbolnya tinggi H, objek HO 9 cm. Jarak 60 cm, maksudnya jarak objek. Jarak objek simbolnya U. Okay, U 60 cm. Seterusnya diberi panjang fokus. Okay, panjang fokus simbolnya F. Okay, F untuk kanta cekung. Kena ingat peraturan tanda tadi. F untuk kanta cekung nilainya negatif. Di sini negatif 30 cm. Okay, barulah kita dapat tentukan kedudukan imej, saiz imej dan juga ciri-ciri imej. Okay, jadi berapa V-nya untuk kedudukan imej? Telah diberi dalam soalan iaitu U sama dengan 60 cm. Okey, U adalah positif. Untuk kanta cekung seterusnya, F diberi, F kanta cekung bernilai negatif. Jadi negatif 30 cm. Okey, untuk dapatkan V-nya, macam biasa guna formula kanta nipis iaitu 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okey, kita ubah formula ni 1 per V di hadapan. 1 per V sama dengan 1 per F tolak 1 per U. Okey, gantikan nilai iaitu 1 per negatif 30 tolak 1 per 60. Selesaikan secara matematik, kita akan dapat nilai bagi V ialah negatif 20. Unitnya sentimeter. Okey, selesai satu soalan untuk kedudukan imej. Seterusnya, saiz imej. Untuk kira saiz imej, kita guna formula pembesaran linear. M sama dengan, okey, ingat balik pembesaran linear iaitu H I bahagikan dengan H O. Okey, sama dengan V per Y. V per U. So, gantikan nilai yang mana HI kita nak kira, iaitu saiz imej. Okey, HI per dengan HO telah diberi dalam soalan tadi iaitu 9. Sama dengan V dah dikira tadi dalam soalan yang pertama iaitu V adalah 20. Okey, nilai 20. Perkan dengan U iaitu diberi 60. Okey, seterusnya. Jadi, kita selesaikan secara matematik. Kita akan dapat H I nilainya sama dengan 3 unit sentimeter. Okey, HO sentimeter, maka HI pun sentimeter. Okey, dah dapat nilai V, dapat HI. So, kita dapat tentukan ciri-ciri imejnya. Jadi, daripada maklumat ini, imej yang terbentuk adalah maya. Kenapa maya? Kerana nilai, kenapa jadi maya? Kerana nilai V-nya adalah negatif. Dia adalah maya. Bila maya, partnernya adalah tegak. Okey, seterusnya saiz. Saiz, kita nak tahu saiz macam mana? Kita tengok HI. Panjang, tinggi imej. Okey, tinggi imej 3 cm. Manakala tinggi objek 9 cm. Jadi, tinggi imej adalah lebih kecil berbanding tinggi objek. Maksudnya di sini saiznya diperkecil. Okey, diperkecil. Okey, banyak berapa kali ganda diperkecil?
Kita lihatlah dia punya ni kan. 3 cm dengan 9 cm. So, kita boleh kira lah gandaan dia. Berapa kali ganda diperkecil. Dan seterusnya, imejnya adalah terletak 20 cm dari kanta dan berada di sebelah kanta yang sama. Okey, sebab negatif kan tadi kan? Ataupun nilai dia punya sifatnya maya. Jadi maksudnya di sebelah yang sama dengan objek. Dan ketinggian imej adalah 3 cm sahaja. Okey, contoh yang terakhir daripada buku teks muka surat 262 iaitu contoh 3. Okey, kita baca sama-sama soalan ini. Okey, rajah menunjukkan seutas dawai lurus diletakkan di sepanjang paksi utama sekeping kanta cembung nipis dengan panjang fokus 12 cm. X dan Y masing-masing ialah 24 cm dan 18 cm dari kanta. Okey, seterusnya, seekor cengkerik mengambil masa 6 saat untuk bergerak dari X ke Y. Soalannya, berapakah laju imej cengkerik itu? Soalan gabungan dengan gerakan linear yang telah dipelajari dalam bab yang kedua dahulu. Okey, jadi untuk selesaikan soalan ini, kita lihat maklumat yang diberi dan apakah soalan yang dikehendaki. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Okey, kita lihat maklumat yang diberi. Yang pertamanya adalah panjang fokus. Okey, panjang fokus untuk kanta cembung bertanda positif. Jadi kita tuliskan panjang fokus adalah positif 12 cm. Seterusnya maklumat lagi yang lain yang diberi adalah 24 cm. Dan satu lagi nilai 18 cm. Okey, jadi kat sini ada kedudukan X dan kedudukan Y. X adalah 24. Okey. Kita lagi kata dikatakan dari kanta. So, X ke kanta adalah 24. Manakala untuk Y adalah 18. Dari Y ke kanta adalah 18 cm. Jadi, kita tandakan. Okey. U untuk yang Y. Katakan U untuk Y. U1 18. U2 24. So, untuk 24 ianya adalah U2 positif 24. Manakala U1 sama dengan positif 18 cm. Okey, jadi seterusnya kita nak lihat berapa laju imej. Jadi kita kena kira dulu di mana kedudukan imej. Okey, gunakan formula kanta yang telah dibincangkan tadi iaitu 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Okey, untuk tentukan nilai V kan. Seterusnya, gantikan nilai dalam persamaan. Okey, kita ubah dulu formula ini iaitu 1/V sama dengan 1/F tambah 1/V sama dengan 1/F tolak 1/U. Hati-hati ya ketika menulis persamaan ni, kadang-kadang kita tertukarkan positif negatif semua tu. Okay, jadi kat sini 1/V sama dengan 1/F tolak 1/U. Okey, jadi gantikan nilai. Okey, untuk dapatkan U yang pertama. Okey, untuk dapatkan V yang pertama, kaitkan dengan U yang pertama. Okay, jadi gantikan nilai. Macam biasa,
seperti pengiraan matematik. Okay, jadi 1 per F adalah 1 per 12 tolak 1 per U1, 1 per 18. Okay, selesaikan secara matematik, kita akan dapat V1 sama dengan positif 36 cm. Okay, dan seterusnya, selesaikan pula untuk V2, cara yang sama, kaedah yang sama, guna formula kanta nipis. Okay, kita gantikan nilai untuk dapatkan V2, kita guna nilai U yang U2. So, V2 kita akan dapat kira V2 sama dengan positif 24 cm. So, V1, V2 dah ada. Maksudnya kedudukan imej yang pertama, kedudukan imej yang kedua. So, di sini kita boleh kira berapakah laju imej. Okay, jadi laju imej cengkerik tersebut adalah kedudukan imej pada jarak. Jarak imej. Satu jarak 36. Kita tolakkan dengan jarak yang 24. Bahagikan dengan berapa masa dia, jumlah masa. Mengambil masa 6 saat. So, kita bahagikan dengan nilainya 6. Selesaikan secara matematik. Tekan kalkulator, hati-hati. Kita akan dapat nilai jawapan untuk laju imej iaitu 2. Unit untuk laju, di sini sentimeter. So, sentimeter per saat. Jadi, laju cengkerik yang bergerak adalah 2 cm per saat. Okey, yang terakhir untuk kali ini, seperti biasa, selesaikan soalan latihan formatif bagi kali ini iaitu latihan formatif 6.4. Okey, kamu selesaikan soalan nombor 1 dan 2 daripada buku teks muka surat 262. Sampai setakat ini dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Terima kasih semua kerana sudi menonton sehingga ke penghujung PDP. Okay, terima kasih kerana like, komen, share dan subscribe Cikgu Najwa Channel. Terima kasih kerana menekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okey, sememangnya kamu semua adalah pelajar fizik yang cemerlang. Terima kasih semua. Bye.